Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman pada pagi ini untuk kuliah subuh yang akan memimpin bacaan Yasin, doa dan juga syarah kitab terjemahan Hikam Jawi pada pagi ini. Yang dirahmati yang berusaha Puan Hajjah Rosniyati binti Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu yang telah pun sudi mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun melimpahkan kurnia dan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita jiwa yang tenang, hati yang lapang pada pagi ini penuh dengan ketenangan dan segala urusan kita dipermudahkan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah subuh kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat keberkatan, dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahhab. Kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menganugerahkan kesembuhan dan penawar kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Syafakallah syifaan ajilan kepada Haji Kartini binti Haji Abdul Rahman, Haji Rosli, Haji Saleh, Muhammad Halif Qayyim bin Hishamuddin, Nurmala binti Abdullah, Azim Sukri bin Syukur, Sufyan Najiha Zahari, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah Abdul binti Aziz, Jumina Masrum, Muhammad Yaqub Masrum, Satinah Sanib, Saimah Sanib, Muzailah Mustafa, Nu'aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Omar, Faiza Ikmar Azami, Syarifah Siti Nur binti Said Madzin, pejuang-pejuang talisemia, Jasmine Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Zarina binti Sofiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani bin Jamari, Ainul Yusnita binti Muhammad Faik, Hajah Sulimah Haji Sukaimi, Hajah Sirang binti Tobari, Hajah Masyidah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Indun binti Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat, Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Maitah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firasa Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa binti Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Muhammad Syaza Aqil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Nur Ain binti Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Abu Bakar, dan seluruh jemaah yang hadir sekiranya juga diuji dengan pelbagai masalah kesihatan. Kita sama-samalah doa kepada Allah, mudah-mudahan beri kita kesabaran dan mudah-mudahan
segala urusan untuk penyembuhan kita dipermudahkan. Amin ya Rabbil Alamin. Seperti biasa, pihak Gemah Nur Iman juga ingin merakamkan sanah helwah kepada para jemaah yang menyambut hari lahir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahi rahmat, keredaan, keberkatan, bahagia dunia akhirat bersama keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh untuk membimbing kita membaca surah Yasin, seterusnya berdoa dan menyampaikan syarah kitab terjemahan Hikam Jawi pada pagi yang penuh barakah ini. Dengan segala sukacita, saya serahkan kuliah kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wahai Tuhan yang maha sempurna dan yang maha hidup, dengan rahmat-Mu kami semua memohon belas simpati dan memohon pertolongan. Pagi ini syukur Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang masih terlupa nak doa bangun tidur ni, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, Allah beri kita taufik hari ini dapat solat subuh. Nanti lepas solat subuh mikir, terfikir, melintas dalam hati kita, sempat tak solat zuhur. Bila sempat nanti solat zuhur, mikir lagi, menunggu-nunggu asar. Selepas asar menunggu-nunggu bila maghrib ni, sekejap lagi nak solat maghrib. Rupa-rupanya itulah hidup yang sebenar. Hidup menanti untuk menambah kebaikan. Walaupun kadang-kadang di hati kecil terfikir-fikir juga, aku ni dulu masa muda banyak betul buang masa lah. Kalaulah tenaga dihabiskan sebanyak itu sebelum ini, nak kata terlalu kaya pun tidak. Nak kata terlalu kenyang pun pagi ni lapar semula. Nak kata terlalu kuat sangat pun sekarang pun dah sakit-sakit. Nak kata terlalu selesa pun sekarang pun ada urusan masalah cabaran hidup juga. Kemana masa muda aku ni? Kemana aku gunakan tenaga dulu? Apa aku dah buat dalam hidup ni sebenarnya? Kalau membina bangunan, bangunan pun hancur seiring kiamat paling lambat. Kalau membina kekayaan, kekayaan aku juga tidak begitu makna. Mungkin sempat guna semua, mungkin masih menyimpan, ditinggal, orang lain gunakan. Kalau aku membina nama, dulu bolehlah orang datang, orang panggil dengan gelaran tertentu, tapi ketika aku dah tua, hidupnya seorang juga. Tidak ada santunan, tidak ada penghormatan lagi setelah aku tinggalkan jawatan-jawatan. Yang aku sibuk bina tu apa? Jadi bila memikir, duduk memuhasabah diri, sebahagian ulama, orang-orang soleh menasihatkan, kita masih lagi ada peluang. Menyesali untuk diperbaiki itu bagus. Tetapi menyesali untuk hanya sekadar menyesal, itu tidak memberi faedah. Salah satu cara memperbaiki ialah, di masa akan datang, bermula hari ini, sebahagian orang soleh mengingatkan kita, jaga 4 masa ini. Jaga 4 masa ini. Mudah-mudahan rasa sedih, rasa kecewa, rasa macam galat kerana banyaknya waktu yang terhabis di masa muda pada hal-hal yang tak begitu mendatangkan faedah. Kita nak kata perkara haram, mungkin perkara itu tidak haram.
Kita nak kata perkara tu sebagai benda jenayah jahat, na'udzubillah, mungkin benda tak sampai kepada peringkat itu. Tapi sekurang-kurangnya kita sebut perkara yang tak bermanfaat lah, senang cerita lah. Jadi apa daya usaha kita sekarang? Sebab menyesali dulu hanya menyesal tak ada faedah. Tapi berinisiatif untuk bertindak tu baik. Jadi kata sebagian orang soleh, 4 masa ni, dari sekarang, hari ini sampai ke mati, kita jaga 4 masa ni elok-elok. Selain masa solat lah. Apa 4 masa tersebut? Maknanya 4 masa ni kalau boleh rutin harian kita, isi dengan kebaikan. Kalau zikir atau majlis ilmu. Baik. Masa yang pertama, bagus kita jaga elok-elok, ialah di antara maghrib sampai ke isyak. Jaga itu. Mudah-mudahan bila kita berterusan jaga sampai mati, hati kita terawat tentang hal-hal yang dulu yang digunakan pada hal-hal yang tak berfaedah. Antara waktu maghrib sampai waktu isyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah waktu sebelum subuh. Kira-kira walaupun mungkin 15 minit atau setengah jam, lebih ya bagus. Tapi kalau sebelum subuh, katalah subuh 5.45, maknanya 5 suku sampai 5.45, setengah jam tu, kita jaga elok-elok. Jaga tu apa? Maknanya isikan. Bangun, kita bersihkan diri, tak kisahlah. Tak dapat 2 rakaat pun okey, ada istighfar pun baik, ada tasbih pun cantik, tak kisah. Yang penting ada isi dalam dia ilmu atau zikrullah. Itu waktu kedua. Jaga je tu. Sampai meninggal, jaga saja, maintain aja. Tak mampu pukul 2-3 pagi, okey, tak apa. Yang tu jaga cantik-cantik, sebaik mungkin. Waktu yang ketiga ialah waktu di mana kita berada sekarang ni. Bermula daripada lepas salat subuh, sampailah kira-kira waktu isyraq. Waktu yang namanya nak mula masuk kepada terbit matahari. Kita isi dengan kebaikan, dengan zikrullah, dengan mengingatkan kita kepada Allah. Tak kisah, zikir, ataupun ada yang nak solat isyraq, ataupun nak majlis ilmu, ataupun baca Quran. Yang penting, tumpuan tu ada. Tumpuan tu ada. Itu waktu ketiga. Dan yang keempat ialah waktu kira-kira sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib tu tak perlu terlalu awal. Lebih kurang 15 minit, 20 minit. Kita sudah duduk, kita sudah berteleku. Kalau di masjid, masjid lah. Kalau di surau, surau lah. Kalau di rumah, rumah lah. Tapi duduk. Mengingat kepada akhirat, berzikir. Tak kisah. Atau buat ulang kaji kitab, buka ataupun apa. 4 waktu ni, seandainya kita dapat jaga dengan elok sehari-harian. Tak kisah, kita dalam musafir pun kita jaga, kita tak musafir kat rumah pun kita jaga, kalau kita dia ada di masjid pun kita jaga. Yang penting berikan perhatian, berikan tumpuan dan pengkhususan untuk munajat diri, untuk zikrullah secara khusus, untuk yang namanya mengingatkan kita kepada Allah walaupun melalui majlis ilmu. InsyaAllah, bila 4 ni kita jaga, sedikit banyak dapat merawat. Saya tak kata menggantikan. Saya tak kata sebagai jaminan. Wallahualam, tak tahu. Itu urusan Allah. Tapi sebagai merawat hati kita dalam hal yang berkaitan dengan masa dulu terbazir, tenaga dulu terbazir, perhatian dulu terbazir dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan perlahan-lahan kita mengorak langkah daripada menjaga 4 masa itulah. Dan sebelum kita memulakan hadis Nabi, memulakan bacaan Yasin, maka saya ingin sampaikan satu hadis riwayat Ibnu Majah. Agar hadis ini jadi penyemangat kepada kita. Mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita. Yang mana hadis riwayat Ibnu Majah, iaitu daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'an taghduwa fatata'allama bab ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah." La an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka
min an tusalliya mi'ata raka'ah. Apa maksud dia? Kamu berawal-awal pagi, kamu berpagi-pagian, kamu beraktiviti di awal hari dengan mempelajari satu ayat, bukan dua, satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah, itu adalah lebih baik bagi kamu berbanding kamu melaksanakan solat 100 rakaat. Solat 100 rakaat yang dimaksudkan tu apa? Ada ulama mentafsirkan, bukan saya lah. Ulama tafsirkan maksud lebih baik dari 100 rakaat itu ialah 100 rakaat solat sunat yang dilakukan tanpa menghayati dan mendalami ilmu. Jadi orang buat 100 rakaat solatnya sunat, tetapi dia langsung tidak menuntut ilmu. Tak ada majlis ilmu, tak pergi belajar, tak pergi mengaji. Orang yang begitu, tapi dia solat 100 rakaat. Dibandingkan dengan orang yang semayang juga, yang wajib semua selesaikan. Tapi taklah sampai solat sunat 100 rakaat. Tapi dia belajar satu ayat daripada kitab Allah di awal-awal pagi hari. Di awal hari. La antaghdua. Maka itu adalah lebih baik dari dia solat yang 100 rakaat tadi. Lebih baik bukan bermakna yang 100 rakaat tadi tak baik. Kalau yang 100 rakaat tu yang buatnya orang alim, orang soleh, khusyuk, solatnya betul-betul penghayatan, pastilah yang 100 tu lebih baik. Kerana dia buat dengan ilmu, kefahaman, penghayatan, kekhusyukan, pengabdian, benar-benar rohnya hidup. Tapi kalau dibandingkan 100 rakaat yang biasa, maka menuntut ilmu satu ayat dari kitab Allah lebih baik. Wala antaghdua, dan juga kamu berpagi-pagian, berawal-awal hari, fatata'allama baban minal ilmi. Kamu belajar satu bab daripada ilmu. Satu bab. Belajar tentang sabar, satu bab. Belajar tentang menyusun menyusun atur, apalah tak kisahlah. Satu bab. Maka sama ada umila bihi au lam yu'mal bihi, sama ada ilmu itu diamalkan atau ilmu itu tak dapat diamalkan, tak sempat, tak dapat, tak mampu diamalkan, khairun min an tusalliya alfa raka'ah, itu pun masih lebih baik daripada kamu melaksanakan solat 1000 rakaat. Itu sama ada ilmu tu diamal atau tak diamal. Kalau diamal, maka dalam hadis ini dia kena ingat, bukan nak memperkecilkan, merendahkan, meremehkan solat. Bukan. Hanya ingin menerangkan tentang tingginya martabat majlis ilmu dan eloknya kita berada di awal hari dengan pengajian ilmu. Jadi bila kita mampu untuk melaksanakan hal-hal yang seperti itu, taufik dari Allah, maka kita syukurlah kepada Allah. Sekalipun kita ni mungkin kaki kita, badan kita, tenaga kita, belum pernah dalam hidup kita dapat solat berterusan 100 rakaat, rupa-rupanya Allah berikan jalan lain yang kita mampu, yang kita ada keupayaan untuk buat, iaitu belajar satu ayat dari kitab Allah dan dapat belajar satu bab daripada bab-bab ilmu, yang mana juga fadilatnya tidak kalah kurang pentingnya dalam hal pengabdian diri kita kepada Allah. Subhanallah, Allah beri peluang yang begitu besar, maka kita dapat pula berada di sini. Platformnya pula adalah Gema Nur Iman. Jadi semoga orang yang membantu, yang menyokong, yang memberikan pelbagai dorongan dan semangat kepada seluruhnya dalam dalam kumpulan Gema Nur Iman ni, mudah-mudahan masing-masing akan dapat saham masing-masing yang lain selama mana dapat dihidupkan hal itu. Baik, marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala untuk kita membacakan surah Yasin. Semoga orang-orang yang tadi disebutkan nama-namanya, mudah-mudahan mereka dikembalikan afiat dan sihatnya oleh Allah dan mereka dapat menjalani kehidupan dengan amal soleh dan ketaatan insya-Allah.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني
تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بعدد ما وسعه علم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله kami merayu memohon meminta kepadamu ya Allah pada waktu yang berkah dalam majlis yang berkah dengan tujuan yang mudah-mudahan penuh keberkatan. Kami memohon meminta agar orang-orang yang kami ingat nama mereka di dalam hati kami, ya Allah, yang sedang diuji dengan pelbagai bentuk ujian cabaran hidup duniawi ini, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul beban dan tanggungjawab. Kami mohon agar permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Sebagai hamba-Mu, dipermudahkan urusan ibadahnya, dipermudahkan urusan menyelenggara dan mendapatkan rawatannya, dipermudahkan urusan mereka mengurus diri mereka sendiri, dalam urusan mengangkat hadasnya, dalam urusan istinjaknya, dalam urusan makan minumnya,
Kami mohon kepadamu ya Allah agar mereka diberikan kelapangan hati dan ketenangan jiwa dalam menyambut satu demi satu takdir ketentuanmu ke atas mereka ya Allah. Kami mohon juga mereka diberikan afiat, diberikan sihat, dikembalikan semula kesegaran dan kekuatan rohani dan jasmaninya. Agar mereka ini setelah nanti mereka kembali sihat, mudah-mudahan mereka menjadi hamba-Mu yang soleh dan sentiasa mengerjakan taat. Rabbana taqabbal minna du'aana. Terimalah doa kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau kan maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah permohonan taubat kami ya Allah. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha mengasihani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم pagi. Selamat pagi. Pagi Ustaz. Oh, meriah rupanya. Ada. Ada. Ada yang terkejut tu. Dia pakai earphone, tiba-tiba dengar. Ada. Ada yang terlelap. Itulah. Saya dengar pagi. Ya, dia pun terkejut. Astaghfirullahalazim, apa dah jadi ni? Rupanya innama amruhu pun dah habis dah. Dia tadi berhenti kat ayat tu. Dia berhentikan kat ayat tu. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Dia berhenti kat situ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia semula kepada kejadian. Sampai kat kejadian aja dia betul-betul menjadilah. Allahu Akbar. Tak apalah. Itu kira dah lebih baik lah tu. Dia dapat baca 20 ayat, 30 ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu peluang Allah dah bagi kita hari ni. Yalah, masing-masing ada yang letih malam tadi kenduri tak selesai, ada yang tolong dekat surau tak selesai, ada yang layan tamu, ada yang anak-anak datang tengah-tengah minggu, ada yang kelang kabut sebab ada banyak kelas, semalam tersalah kelas, hari ini tersalah kitab, besok pagi tersalah handphone, petang tersalah alamat, tersalah link Google Meet, dia salah scrollnya atas, lepas tu tekan masuk Google Meet lain, dia pun pening. Surahnya lain dia kata, biasanya Yasin. Baca surah apa tak kisahlah, yang penting surah dari Quran baca ajalah. Baca ajalah. Oh, macam-macam cabaran. Tapi dalam pada dia menghadapi cabaran yang pelbagai tu, oh Masya Allah. Hati dia lapang, hati dia tenang. Jadi mudah-mudahan insya-Allah setenang-tenang kita pada hari ini hakikatnya anugerah dari Allah. Tapi masing-masing ingat, dalam kesibukan menuntut ilmu, ilmu ni bukan untuk pemuas hawa nafsu, pembalas dendam kerana dulu tak dapat belajar, bukan. Tanggungjawab kita kepada anak-anak mesti ditegakkan. Tanggungjawab kita kepada suami itu tunjang penting. Apalah ertinya kalau ilmu kita semakin banyak, kefahaman kita dikatakan semakin bertambah, merasa diri itu telah tenggelam dengan kelazatan ilmu bukan bermakna terabai tanggungjawab yang lain. Kerana kita kena menyusun keutamaan. Baginda Nabi pernah mengingatkan kepada wanita, "Idza sallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang perempuan wanita dia menyelesaikan semua solat-solat 5 waktunya, wa shamat syahraha, bila dia selesaikan semua tanggungjawab puasa Ramadannya, kemudian wa hasanat farjaha, bila dia telah berjaya mengekang hawa nafsu, menjaga kemaluannya, yakni kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dan bila dia sempurna dapat benar-benar taat kepada suaminya. 4 perkara, 2 hubungan urusan Allah, 2 hubungan urusan manusia yang namanya manusia yang duduk satu rumah dengan kita. Maka ketika itu qila laha, akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, wahai wanita, masuklah kamu ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannati syi'ti.
masuklah kamu dari mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Ikut suka kita ketika itu. Nak masuk pintu solat boleh, pintu puasa boleh, tak kisah. Kerana kita telah menyempurnakan 4 tanggungjawab asas. Bukan bermakna yang lain tak penting. Tapi yang 4 ni tunjang, yang 4 ni pokok, yang 4 ni dasar, yang 4 ni kita sebut sebagai asas penting. Apapun syukur Alhamdulillah. Allah beri peluang kita. Hari ni banyak cerita 4. Tadi 4 waktu. Yang ni 4 perkara. Oh, saya tak perasan lah. Dah terfikir balik semula. Alhamdulillah. Baik. Hari ni kita nak sambung cerita kita berkaitan dengan serahkan tadbir kepada Allah. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 10. Muka surat berapa? Muka surat 10. Alhamdulillah. Baik, cerita muka surat 10 ni apa dia? Cerita muka surat 10 ni ialah tadbir yang dimaksudkan itu tadbir yang dimaksudkan itu secara i'tiqad hati kita. Secara apa? I'tiqad hati kita. Kalau disebut kat sini jangan kamu berikhtiar, bukan maknanya jangan berusaha, tapi jangan merasakan ikhtiar tu dari diri kamu. Kita pergi berobat, kita pergi selesaikan kes, kita pergi untuk melaksanakan solat, kita berusaha untuk datang hadir menuntut ilmu. Walaupun zahirnya kita ni bergerak, bertindak, beramal, berusaha, tapi kita tidak menyandarkan segala ikhtiar itu kerana aku yang berikhtiar. Sebab aku yang tadbir semua urusan aku. Kerana aku yang urus segala keputusan. Aku ni dibuang. Tapi walaupun kita dapat berikhtiar, sebenarnya ikhtiar yang saya buat ni Allah sebenarnya. Saya kalau bukan kerana Allah lorongkan, bantukan, gerakkan, mampukan saya berikhtiar, ikhtiar saya pun saya tak mampu. Tapi kan awak yang mentadbir, yang mengurus semua perkara-perkara berkaitan keluarga awak. Saya mengurus zahir ceritanya memang saya uruskan urusan rumah. Tapi hakikat yang berlaku pada saya, keluarga saya, hidup saya, segala tadbir tu dalam hati saya berpegang bahawa tadbir hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya syukur kerana Allah tadbir diri saya ini pada hal-hal yang tidak mengingkari dan dosa kepada dia. Syukur Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Jadi jangan kita tadbir. Jangan kita tadbir tu makna dia apa? Bukan jangan susun. Bukan jangan urus rumah tangga. Jangan merasa pentadbiran yang kita buat itu tadbir kita semata-mata. Bukan. Tadbir hakikatnya kita serahkan. Sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu ikhtiar. Jangan kamu ikhtiar tu bukan maknanya jangan berusaha. Bukan maknanya jangan beramal. Bukan maknanya jangan bekerja. Bukan. Tetap beramal, tetap bekerja, tetap berikhtiar. Tapi tidak berikhtiar dalam hati. Tidak merasakan ikhtiar itu aku semata-mata. Kerana hakikat kemampuan kita berikhtiar itu pun datangnya dari siapa? Dari Allah. Hakikat tadbir urus, kalau kita kata kita mampu mengurus, yang memberikan kita mampu mengurus hakikatnya siapa? Allah. Allah yang beri tenaga, yang beri idea, yang beri kekuatan. Kalau kita ikhtiar, macam-macam usaha kita buat, kita tahu usaha tu baik, syukur sangat. Kerana dalam kita berusaha, berikhtiar, hakikat ikhtiar itu adalah Allah. Habis kalau gitu Ustaz, maknanya yang kita buat baik ni semuanya tak terlepas daripada kuasa Allah lah. Ya, hakikatnya gitu. Tapi kalau orang yang buat dosa tu pula Ustaz, ikhtiar dia tapi ikhtiar berdosa. Dia nak ikhtiar hidup tapi mencuri.
Dia nak ikhtiar hidup tapi dia berzina. Dia terlibat dengan pelacuran. Dia nak ikhtiar hidup, dia jual dadah. Ketika seseorang itu melakukan dosa-dosa, maka tidak boleh dia mempersalahkan kepada Allah. Itu bukan adab seorang hamba. Itu bukan sifat seorang hamba. Itu bukan tertibnya seorang hamba Allah. Bukan. Ketika berdosa menyalahkan diri. Ketika bersalah menyalahkan sendiri. Ketika melakukan kezaliman, Rabbana zalamna anfusana. Bila buat dosa, cara dia lain. Bila buat dosa, kita punya pendirian berbeza. Bukan berbeza maknanya tak sama langsung atau tak ada kaitan. Ada kaitan. Dalam payung bumbung pemahaman yang sama. Cuma pendekatannya berbeza. Sebab itu dalam Quran diajar ayat kalau buat dosa, Rabbana zalamna. Wahai Tuhan kami, kami yang menzalimi anfusana, diri kami sendiri. Kalau buat dosa tak ada ayat dalam Quran, ya Allah, aku ni buat dosa kan tadbir ikhtiar tu semua Engkau yang ciptakan aku jadi dosa. Tak ada dalam Quran. Tak ada ayatnya. Dalam Quran ceritanya, inni Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Tapi cerita kita hari ini bukan dosa. Cerita kita hari ini cerita amal soleh saja. Amal baik. Bila amal baik, saya yang tadbir. Jangan. Serahkan tadbir itu kepada Allah. Bila buat baik, saya, ikhtiar saya. Jangan. Jangan rasa berikhtiar kita. Tapi kita serahkan ikhtiar tadbir itu kepada Allah. Merasa diri kita yang tadbir. Merasa diri kita yang ikhtiar pada amal soleh. Dia boleh merosakkan diri kita. Tapi saya tadbir, saya ikhtiar semua yang baik-baik Ustaz. Zahir perbuatan tangan, kaki, kepala, lidah, mulut, telinga awak baik tu dah bagus. Tapi merasa dalam hati yang mana tadbir hakikat tu semua, tadbir ikhtiar tu semua dari awak, awak sendiri yang berkuasa menyusun segala benda kebaikan, jangan. Jangan buat macam tu hati kita. Amalan hati kita tadbir serah pada Allah. Amalan hati kita ikhtiar tu sebenarnya Allah semua. Secara dalam hati. Habis macam mana pula Ustaz kalau ada orang dia kata saya serah tadbir pada Allah. Saya serah ikhtiar semua Allah. Tapi dia malas Ustaz. Malasnya akan dipersoalkan pada hari akhirat. Tapi dia silap Ustaz. Dia dah cakap saya serah tadbir pada Allah. Tapi dia tak ada buat apa-apa tindakan pun. Dia tak ada berinisiatif. Kerana malas dan degilnya itu dia akan dihisap dihisap di hadapan Allah. Ustaz, maknanya apa saja yang Allah tentukan untuk kita, kita kena terima ke? Ya. Maknanya baik dan buruk tu sebenarnya hakikatnya ketentuan Allah Ustaz. Ya. Hatta maaf cakap Ustaz, kalau kita buat dosa, kita buat pahala, kita buat amal soleh ke amal maksiat, hakikatnya semua tak terlepas daripada kekuasaan dan takdir Allah ke Ustaz? Ya. Tapi kalau Allah dia dah takdirkan saya buat jahat Ustaz, macam mana? Soalan bagus. Dalam Quran dijelaskan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipersoalkan tentang apa yang dia lakukan kepada kita. Wahum yus'alun. Mereka yang akan dipersoalkan. Bukan kerja kita mempersoalkan kepada Allah. Kerja kita kalau ada amal buruk, menyesali, bertaubat, istighfar, menyatakan kita ni zalim pada diri sendiri. Bila kita buat amal soleh, jangan rasa itu tadbir kita. Itu ikhtiar kita. Buang tadbir ikhtiar tu buang. Buang dari mana? Buang dari dalam hati. Bukan buang dari fizikal. Fizikal tetap ikhtiar. Fizikal tetap mengurus, menyusun, mentadbir. Kita sebut mengendali. Tapi dalam hati, tadbir kita serah kepada Allah. Dalam hati, ikhtiar kita serah kepada Allah. Kalau Allah berikan taufik dapat buat amal soleh, sebenarnya tadbir apa yang saya buat amal soleh ni sebenarnya itu adalah kurniaan daripada
Allah. Lihat muka surat 10 bawah. Kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, tinggalkanlah oleh kamu akan tadbir dan ikhtiar. Tinggalkan tu pada zahir ke dalam hati? Dalam hati. Tinggalkan. Jangan rasa yang kita punya amal soleh pagi ni sebab saya pandai susun, sebab saya pandai Google Meet, sebab saya AJK, sebab saya aku ni. Tak. Nanti dulu. Segala urus tadbirnya yang jadikan kita mampu klik Allah. Yang jadikan mampu telinga kita mendengar dengan baik Allah. Yang mampukan mata kita segar untuk mengikuti Allah. Yang berikan kita akal yang waras sehingga kita mampu berikan tumpuan Allah. Yang memberikan hati kita ketenang untuk khusyuk mendengar satu persatu Allah. Jadi ikhtiar tu hakikatnya dalam hati kita, yang kita rasa sangat aku ni, tak ada. Hakikatnya ikhtiar itu pun datangnya dari Allah. Jadi kita serah, tadbir ni semua dari Allah. Memang kurnia Allah. Dahlah dia bagi semua. Kemudian dia janjikan pahala. Kemudian dia sendiri yang memberitahu besok dalam syurga, dia tempatkan orang-orang yang seperti ini dalam syurga. Betapa banyaknya kebaikan, kepemurahan Allah kepada kita. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau kita lihat dari sudut hakikat, hampir-hampir kita ini tidak ada apa-apa. Tapi saya solat, Ustaz. Solat kamu tu dari mana? Syariat siapa? Tenaga dari mana? Oksigen siapa? Dari mana semua tu? Memikir semula. Hakikat tadbir itu datangnya dari apa? Dari Allah. Maka kata Sahal bin Abdullah, maka bahawasanya kedua-dua itu dengan makna apa? Merasa tadbir ikhtiar tu dari kita tu, dia akan mengeruhkan kedua-duanya atas manusia kehidupan mereka itu. Kalau kita rasa tadbir ikhtiar tu dari kita semata-mata, nanti keruh kehidupan kita. Makin banyak amal, ingatkan makin baik. Rupanya makin sombong, makin berbangga. Nampak jalan tunduk, hati membuak-buak ujub rasa kagum pada diri sendiri. Nampak seperti cakap sopan, tapi dalam hati terbangga-bangga dengan keadaan sekarang. Nampak macam merendah diri, saya ni tak adalah, saya cuma belajar sikit-sikit saja. Zahirnya nampak macam merendah diri, tapi dalam hati masih merasakan bahawa aku yang susun banyak majlis ilmu. Aku yang mentadbir semua. Ikhtiar kekuatan aku. Masih merasa keakuan dan keujuban pada amalan sendiri. Jadi kata Sahal bin Abdullah, dia akan merosakkan, mengeruhkan kehidupan manusia itu. Sebab tu belajar kita Al-Hikam ni, salah satu dia ialah memang hati rasa pedih sendirilah. Salah satu daripada kita belajar kitab Hikam ni, betul-betul mengingatkan tazkirah diri kita sendiri pada orang yang dah beramal baik. Ini bukan cerita hal orang minum arak, bukan cerita jauh-jauh sana. Yang sana dia ada bahagian tajuk dia. Siapa dosa minum arak, bunuh orang, berzina, makan riba, mencuri harta anak yatim, rasuah, dadah. Yang itu tu dia ada bahagian dia. Yang itu dia ada bahagian. Tapi ni cerita bahagian orang yang dah mengaji ni. Yang dah beramal soleh ni, yang duduk taman syurga ni. Rupanya orang-orang soleh ni dulu dalam bertafakur, menginsafi, muhasabah, pada mereka amal soleh sahaja. Bila mereka gali ilmu dalam Al-Quran dan hadis Nabi, mereka semakin nampak dosa dan salah pada amal soleh. Salahnya pada menyandarkan tadbir ikhtiar kepada diri sendiri, menyandarkan amalan pada diri sendiri. Kalau ikutkan ya Allah. Tapi kita bila fikir-fikir, kalau tidak diingatkan macam ni, mungkin saja kita boleh rosak dengan amalan kita. Amalan tu sah, tapi rosaknya pada urusan hati kita. Sembahyang tu dah sah dah. Sembahyang tu ada takbirnya, ada fatihahnya, bacaan dia dalam bab tajwid dah lepas. Dia punya bacaan rukun qaulinya dari segi hukum hakam lepas. Perbuatannya dari segi rukuk, sujud, 7 anggota semua lengkap, letak tangan letak mana dah bagus dah. Tapi rupanya di sebalik
apa yang telah bagus dari satu sudut boleh menjadi masih belum bagus dari sudut yang lain. Ush. Memang bukan mudah. Bukan mudah. Kemudian muka surat 11. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, jikalau engkau tidak dapat tiada dalam tadbir, kita tak dapat mentiadakan dalam urusan tadbir, kita masih rasa ada, masih rasa kita ni yang mengurus apa semua, kita tak dapat, kita tak mampu untuk tiada daripada rasa tadbir, maka tadbirkan oleh kamu itu bahawa tiada tadbir kamu. Yang kita rasa kita tadbir tu sebenarnya tiada tadbir kita. Kalau kita tak dapat buang rasa tiada tadbir tu, tak dapat buang rasa tadbir tu, sehingga kita tak dapat untuk tiada dalam urusan tadbir itu, tak dapat buang namanya, maka sebenarnya kamu pun memang tiada dalam tadbir. Sebenarnya memang tidak pun. Saya ni kalau merasakan, tak mampulah nak buang rasa aku yang mengurus semua, mampu tak mampu sebenarnya kamu memang tak ada urusan dalam urusan tadbir. Hakikatnya tadbir itu dari Allah juga. Tapi oleh kerana kamu masih ada rasa tadbir itu, jawapannya kamu bersalah. Dalam hati itu rasa kita yang urus semua kita ni, maknanya kamu salah. Sebab kalau kamu ada perasaan begitu pun, hakikatnya kita tak boleh mentadbir alam ini. Tak ada, kita tak boleh. Bukan alam, tadbir diri kita tak boleh. Tadbir diri kita tak boleh. Cuma kita rasa sebab ada nafsu. Buktinya, benda zahir kita tak boleh tadbir. Tak boleh tadbir perjalanan darah, tak boleh tadbir pergantian sel, kita tak boleh tadbir tahap pendengaran suara kita, kita tak boleh tadbir oksigen yang keluar masuk, kita tak boleh tadbir kulit-kulit berkembang, kita tak boleh tadbir pertumbuhan bulu roma. Tak ada orang kat sini dalam Gema Nur Iman termasuk saya yang selama ni dia baja kulit dia keluar bulu. Selama ni saya baja, Ustaz. Ya, baja apa aja? Saya pakai baja yang paling baru sekali. Pokok tak datang, pokok tak tumbuh, saya try baja tu. Alhamdulillah tumbuh. Saya pun baja lah saya punya tangan. Alhamdulillah keluar bulu, Ustaz. Tak pernah adanya. Yang ada baja kuku. Tadbir yang zahir saja dah dibukti. Cuma kenapa dalam urusan perbuatan kita, kita rasa kita yang tadbir? Sebab kita ada nafsu. Kita rasa kehendak kita rasa. Jadi kita Al-Hikam ni sebenarnya mengajak kita merasa kita ni hamba yang tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Tapi dengan syarat, tidak memiliki apa-apa bukan menjadi bermalas-malasan. Bukan menjadi bermaksiat-maksiatan. Bukan menjadi berdosa-dosaan. Tapi tetap juga amal soleh. Kalau yang dah berdosa tu cerita lain. Kalau yang bermaksiat tu cerita lain. Ini yang buat amal soleh ni diingatkan. Hakikatnya tiada tadbir kamu. Dan katanya pula radhiyallahu anhu, jangan engkau ikhtiar akan sesuatu daripada pekerjaanmu. Dan ikhtiar olehmu, bahawa tu maknanya itu ialah tiada ikhtiarmu. Hakikat. Jangan kamu ikhtiar maknanya apa? Dalam hati. Jangan kamu meletak dalam hati kamu bahawa itu adalah ikhtiar semata-mata dari kamu. Tapi kita kan kena berikhtiar, Ustaz. Zahir perbuatan kamu dituntut. Tapi kita kan kena berusaha, Ustaz. Zahir perbuatan kamu disuruh. Ikut saja taat. Tapi kita kan disuruh untuk berobat, Ustaz. Zahir perbuatan pergi berobat. Tapi dalam hati, jangan merasa ikhtiar tu datang sepenuhnya dari kamu. Tapi zahirnya, tapi kita kan disuruh mengurus tadbir, menyusun, mengendali, menyelesaikan, Ustaz. Zahir perbuatan kau bangun sekarang, kau selesaikan masalah kau. Jangan kau duduk kat sini diam-diam. Pemalas, tak boleh. Berusaha. Tapi dalam hati, buang segala rasa ikhtiar itu datangnya dari kamu. Tapi dalam hati, buang segala perasaan bahawa tadbir itu datang dari kamu. Tunduk. Kalau kamu berjaya, kamu tunduk sebab tadbir itu adalah Allah sebenarnya. Kalau kamu dapat selesaikan, tundukkan hati kamu. Jangan meletakkan ikhtiar itu dari kamu. Bukan. Buang ikhtiar dari hati. Buang. Buang. Sebenarnya ikhtiar itu pun tenaga kamu, kulit kamu, tulang kamu, otot kamu.
Hakikatnya semuanya juga adalah anugerah Allah kepada kamu. Ikhtiar kamu sendiri tidak terlepas daripada apa yang dikurniakan oleh Allah. Jadi supaya kita ni beramal soleh ni berhati-hati sangat. Ya Allah, sebenarnya aku tak ada apa-apa. Engkau tentukan aku dapat berbuat baik seperti ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah Allah bersihkan kita, hati kita selalu. Ujub tu datang. Rasa tu kadang-kadang dia datang. Dia datang. Datang ni tak mesti kita cakap atau jumpa-jumpa orang. Tak mesti. Duduk seorang-seorang boleh jadi ujub. Seorang-seorang. Duduk. Lain hidup aku sekarang. Tak sama dengan kawan-kawan aku. Kawan aku yang ni aku ajak, dia tak nak. Kawan yang ini aku beritahu, buat tak tahu. Aku rasa dalam batch aku yang belajar sama dengan aku, rasanya aku seorang je yang sekarang ada pengajian, ada apa. Rasanya aku seorang yang dah pergi haji, yang lain tak tahu lah. Dah jadi lebih baik. Oh datang rasa diri sendiri. Padahal seorang-seorang tak cakap dengan orang. Jadi betul ke yang kita dari satu sudut dia kata, saya sebenarnya nak bersyukur Ustaz. Ya bersyukur boleh. Tapi merasa kagum pada amalan sendiri nak dibuang. Syukur yang syukur tu bagus. Tapi istighfar, ya Allah. Jangan jadikan aku merasa ikhtiar dan juga tadbir itu dari aku, ya Allah. Tundukkanlah aku kepadamu, ya Allah, sehingga aku merasakan sebenar-benarnya hakikat segala amalan yang mana aku lakukan. Hakikat segala usaha yang mana mampu aku laksanakan. Hakikat segala ikhtiar yang zahirnya telah aku gerakkan. Semuanya hakikatnya adalah Engkau. Engkau yang memberikan taufik segala-galanya kepada aku dalam urusan tadbir dan ikhtiar, dan aku nak buang dari dalam hati aku tadbir dan ikhtiar itu, dan aku memang serah itu semua adalah Engkau, ya Allah. Jadi bila kita dah belajar begitu kan, sebenarnya tapi jangan pula kita berhenti belajar ilmu. Ustaz, saya jadi bila belajar majlis ilmu ni, bila banyak join majlis zikir ni, bila banyak pergi ke taman syurga ni, hati tu membuat-buatlah jadi ujub, jadi riak. Tempuh. Yang baik tu diteruskan. Yang ada salah tu yang dibetulkan. Jangan pula berhenti, oh kalau gitu lebih baik Ustaz, demi menyelamatkan diri daripada riak, sebab itulah saya dah tak belajar lagi. Amboi, awak. Oh, awak main kona sendiri aja. Oh, jangan main kona sendiri. Main kona sendiri ni bahaya. Macam dalam Quran, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dia pun tafsir sendiri. Dia kata, tengok Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi dia kata tujuan solat untuk mengingati Allah. Jadi kalau dah ingat Allah, jawapannya maka tak payahlah solat. Aduh, itu kona sendiri. Kona sendiri jangan. Dia kona sendiri. Bila kona sendiri je memang apa-apa pun akan jadi masalah. Jadi kat sini diingatkan apa? Diingatkan kepada kita supaya kita cara kita melihat, hati kita melihat kepada urusan amalan kita. Sebab tu bila kita pelajari dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendirian, prinsip, pegangan hati kita, dalam hal kita sedang beramal soleh ni, kita nak jaga hati kita ni mudah-mudahan jangan ada hal-hal yang merosakkan amalan kita. Kita bukan takut amalan kita rosak. Hatta ada sebahagian orang soleh cakap begini, bukan kerana sombong, tapi kalau orang yang tak faham dia akan cakap, sombong benar. Sebab dia belum faham maksud dia. Contoh, saya pernah dengar lah orang sebut begini. Dia kata, saya ni besok, kalau orang tak faham mungkin orang cakap sombong. Tapi saya nak cerita saja. Ni tak perlu diikut. Disclaimer ni, jangan diikut dulu. Tapi dengar saja cerita dia. Dia cakap apa? Saya ni kalau besok di akhirat, tiba-tiba malaikat beritahu saya yang solat saya semua tidak diterima. Maka saya tenang-tenang saja. Bukan saya sombong, bukan saya rasa apa, tapi saya tahu
Kalau yang selama ni saya dapat solat pun taufik dari Allah. Kalau solat saya tak diterima, yang tidak menerima pun Allah. Saya hanya bersyukur kerana Allah pilih saya tu sebagai orang yang tidak pernah sujud kepada yang lain. Saya hanya dapat sujud kepada Allah. Dan sama ada Allah terima atau bakal tidak terima, saya yang penting saya akan tundukkan, sujudkan diri saya dan saya akan terus solat kepada Allah. Sekalipun berganda-ganda makin tak diterima, saya mengharap diterima. Tapi kalau akhirnya Allah tak terima, saya tak akan kecewa apapun dengan Allah. Saya akan terima betapa Allah tidak terima solat saya. Kerana Allah berhak untuk terima atau tidak terima, saya serahkan semuanya kepada Allah. Hanya saja saya syukur Allah tidak menjadikan saya tu sujud pada selain daripada Allah. Allah berikan saya peluang hanya sujud kepada dia sepanjang hidup sahaja. Itu sudah menjadi kebanggaan dan kesyukuran saya. Selain dari itu, terserah kepada Allah. Bukan bermakna dia sombong ataupun gembira ketika solat tak diterima. Kerana pada dia, amalan saya tu tak ada ertinya apa-apa. Tapi dia tetap beramal. Bukan maknanya lepas dia kata gitu, aku tak semayang. Belum tahu semayang aku tak diterima. Itu kona baring tu masalah. Orang yang macam tu belum sesuai diceritakan hal-hal yang macam ni, belum sesuai. Belum, untuk cerita kitab hikam jangan dulu. Tak perlu. Tak perlu. Sebab bukan kitabnya tak bagus. Orangnya belum sesuai diceritakan. Jadi itu contoh-contoh kata-kata orang soleh yang kalau disalahfahami seolah-olah dia sombong, solatnya tak diterima, seolah-olah macam dia tak menghargai atau tak mensyukuri untuk Allah tentang penerimaan Allah kepada amalannya. Tapi yang dia cakap tu bukan kerana solat terima atau tak terima. Tapi tajuk yang ingin dia sampaikan ialah betapa dia berserah diri sepenuhnya. Antara terima pun dia serah diri. Kalau Allah tak terima amalannya pun dia serah diri. Allah terima dia sebagai hamba yang menyembah dia, sudah cukup untuk dia. Kerana amalan kita pun bukan untuk Allah terima dan untuk dipaksakan, dimestikan Allah terima. Allah berhak untuk tidak terima satu pun amalan aku. Dia punya pendirian, pemikiran dia. Asalkan jangan aku ini menyembah selain dari Allah. Aku hanya nak jadi hamba saja. Allahu Akbar. Jadi itulah kita oleh-oleh kita pada pagi ini. Mohon maaf kalau salah bicara. Mohon maaf kalau ada hati yang terluka. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang ibaratnya boleh menimbulkan sengketa. Tapi niat hati saya hanya berkongsi semampu apa yang ada. Mudah-mudahan jadi bekalan yang baik. Mudah-mudahan jadi pesanan yang baik. Mudah-mudahan kita terus menuntut ilmu lah perlahan-lahan. Saya pun tak mampu cerita yang lebih jauh kerana keterbatasan kemampuan saya. Tapi apa yang saya tahu sebesedikit yang menjadi prinsip peribadi saya lah. Saya suka secara zahir kita semua seperti biasa saja. Sederhana. Bergerak, berusaha, bekerja dan sebagainya. Tapi ilmu akan membimbing kita cara kita melihat sesuatu tu berbeza. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan, makbulkan segala doa kita pada pagi ini. Dan syukran jazilan juga atas syarah kitab terjemahan Hikam Jawi, di mana kita masih lagi tajuk serahkan takdir kepada Allah. Moga kita tidak menyandarkan amalan ikhtiar pada diri sendiri dan hati kita dipenuhi dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, memberi pahaman, bekalan, pesanan yang baik untuk kita dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada tim Gemanu Iman, kepada para jemaah yang bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan ketakwaan, nikmat yang melimpah ruah
ringankan langkah kita dalam kebaikan dan dimudahkan segala urusan kita dimanapun kita berada pada ketika ini. Untuk bahan seterusnya iaitu kuliah duha kita bersama dengan Ustaz Fazlul Rahimi Mahrub, tafsir surah An-Nur pada pukul 8 pagi nanti. Dan sebelah petangnya kuliah asar kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Wanjah, iaitu kuliah asar pada petang ini menggantikan kelas tahsin kita, iaitu kuliah dengan Al-Fadilah Ustazah Hajah Wanjah Haji Senapi, iaitu dengan tajuk Wanita yang Hebat. Dia teruskan bersama dengan Google Meet Menurut Iman dan juga kuliah-kuliah Maghrib dan Isya. Jadi sekali lagi silakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah dengan membimbing bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudah izin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Sama-sama.